Assalamualaikum dan salam sejahtera. Detik 8 malam ini bersama saya, Khairul Wasiril Aswad. Kita tinjau dulu tajuk-tajuk utama malam ini. Dua sarang pelacuran diserbu di Kelang. Negara menaruh harapan kepada pendelela untuk emas pertama Olimpik. Dua sarang pelacuran di Kelang, Selangor diserbu. 6 pelacur warga Vietnam ditahan. Masing-masing 3 di rumah teres 2 tingkat dan di pusat hiburan haram. Serbuan dilakukan bahagian kongsi gelap Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kelang Selatan jam 11 malam semalam. Dalam serbuan pertama di sebuah pusat hiburan haram di Jalan Bayu Perdana, 3 pelacur Vietnam dicekup. Turut ditahan 6 pelanggan dan 2 penjaga premis. Hasil siasatan mendapati selain melayan pelanggan, wanita ini boleh dibawa keluar untuk khidmat seks dengan harga RM150. Manakala dalam serbuan kedua di sebuah rumah teres 2 tingkat di Bayu Perdana, seorang warga emas dan 3 lagi pelacur warga Vietnam dicekup. Di rumah ini, setiap khidmat seks kepada pelanggan cuma perlu dibayar RM100. Beberapa kondom turut dirampas. Kesemua wanita warga Vietnam ini berusia antara 17 hingga 22 tahun. 2 daripadanya tidak memiliki sebarang dokumen perjalanan. Mereka ditahan di IPD Kelang Selatan mengikut Akta Imigresen 1959 Palang 63 kerana menyalahi Lepas Lawatan Sosial serta tiada dokumen perjalanan yang sah. Manakala 6 lelaki tempatan yang juga pelanggan turut ditahan bagi proses dokumentasi. Operasi ini turut disertai beberapa anggota penguatkuasa Majlis Perbandaran Kelang. Sudah lagi sengaja tidak berpuasa, malah tidak segan silu untuk makan di tempat awam secara terbuka. Manakala ada peniaga yang tidak bertanggungjawab sanggup menjual makanan kepada umat Islam semata-mata meraih keuntungan. Itu tindakan segelintir umat Islam di Kedah yang dikesan Jabatan Agama Islam Kedah JAIK mencemarkan bulan mulia ini. Menurut pengarah JAIK, Datuk Muhammad Noh Dahaya, berdasarkan rekod tahun lalu, golongan dewasa paling ramai ditahan kerana makan secara terbuka di bulan puasa. Tua ada yang tak sedap dari tua yang dia tak ubah-ubah. Kadang-kadang muda abang kurang sangat orang ni no. Itu orang tengahan dengan yang ni mana ada orang tak berpuasa ni kira dia dah jadi pangai tu dia dulu membela pun tak putih-putih. Ada putih kok yan macam duk yan. Dia muka tu ya. Namun kata Muhammad Noh, operasi di bulan Ramadan kini sukar untuk membuahkan hasil. Ini kerana operasi ini mudah dikesan. Justru JAIK terpaksa menggunakan taktik lain bagi mengaburi mata mereka. Bukannya makan sahaja akan ditangkap, malah jika si peniaga beragama Islam turut tidak terkecuali. Mereka yang ditangkap akan dituduh mengikut Seksyen 26-1 Enakmen Kanun Jenayah Syariah Negeri Kedah. Sabit kesalahan boleh didenda tidak melebihi RM500 atau penjara tidak melebihi 3 bulan. Degil dan enggan mematuhi arahan. Itu yang dikesan segelintir peniaga yang sanggup menjual makanan di bulan Ramadan sebelum jam 3 petang. Selepas mendapat aduan daripada orang ramai, anggota Majlis Bandaraya Alustar menyerbu premis yang degil itu. Kerana terlalu takut, ada peniaga melarikan diri dan meninggalkan makanan begitu sahaja dan tidak sempat dijamah. Manakala ada juga yang meninggalkan nasi dan air yang dibungkus dalam plastik hitam. Mereka yang ditahan akan dikenakan kompaun RM300. Peralatan dan bahan memasak turut dirampas. So, dia pun buat package. Ada package. Package RM5. Ada yang paling rendah RM5 ya. Sekali ayak RM5, rasa RM6 dan RM7. Tengok lauk ah. Sampai 30 Ramadan kita akan sertakan benda ni. Berita luar negara dengan perkembangan di Syria. Tentera Syria mengerahkan pasukan tambahan daripada selatan negara itu bagi mengukuhkan kedudukan di daerah di bandar terbesar negara itu, Aleppo.
Ia berikutan pertempuran masih lagi tercetus di sebalik dakwaan tentera Syria berjaya menguasai semula daerah itu. Pemberontak bagaimanapun dilaporkan masih menguasai beberapa kawasan perdagangan di bandar itu. Pertempuran sejak beberapa hari lalu tertumpu di daerah Salahuddin, di mana tentera kerajaan menggempur pemberontak menggunakan helikopter penyerang. Namun kejayaan tentera kerajaan menguasai daerah itu belum dapat disahkan. Bagaimanapun, seorang pegawai tinggi tentera Syria dilaporkan memberitahu stesen televisyen kerajaan daerah itu sudah dikuasai sepenuhnya. Sejak 2 minggu lalu, tentera kerajaan setia kepada Presiden Bashar al-Assad meningkatkan tekanan ke atas pemberontak yang sebelum ini marah ke bandar Damsyik dan Aleppo. Detik 8 berhenti seketika menyusul selepas ini. Malaysia menaruh harapan pingat pertama melalui acara terjun di Olimpik. Harapan kontingen mengutip pingat pertama di London kini disandarkan kepada gandingan penerjun pendelela Rinong Leong Mun Yi apabila mereka turun beraksi dalam acara 10 meter platform seirama jam 10 malam ini. Ketika emas sudah hampir pasti dimiliki, gandingan China Chen Roilin Wang Hao, perak dan gangsa adalah sasaran realistik bagi pendelela dan Mun Yi untuk menjadi penyumbang pingat pertama negara di Olimpik, bukan daripada sukan badminton. Pencapaian terbaik gandingan pendelela Mun Yi setakat ini adalah memenangi perak di Siri Dunia di Beijing tahun lalu serta gangsa di Kejohanan Dunia 2009 di Rom. Bagi pendelela ini adalah acara kegemarannya, malah Mun Yi yang beraksi dalam Tamasya Olimpik kali keempat adalah gandingan terbaiknya selepas mengecap beberapa kejayaan bersama. Pendelela yang juga pembawa jalur gemilang dalam acara pembukaan Jumaat lalu juga mahu bangkit memberikan aksi lebih baik selepas sekadar menduduki tempat terakhir dalam acara 3 meter papan anjas seirama ketika berganding dengan Cheon Jung Hong Ahad lalu. Sementara itu, jaguar badminton negara Datuk Lee Chong Wei melepasi halangan pertamanya di peringkat kumpulan Willi Lang dari Finland 21-8, 14-21, 21-11 awal pagi tadi. Aksi pertamanya yang agak berkarat bukan sesuatu yang mengejutkan kerana ini adalah perlawanan pertamanya sejak pulih daripada kecederaan buku lali kanan yang dialami di pusingan akhir Piala Thomas Mei lalu. Namun pastinya kontingen negara mengharapkan Chong Wei mampu menampilkan aksi lebih meyakinkan dalam aksi seterusnya dalam usaha memburu pingat emas yang diletakkan di bahunya. Pemain perseorangan wanita negara T Jingyi turut mencatat kemenangan apabila menjinakkan Agnes Allegrini dari Itali 21-7, 21-14. Begitupun wakil negara dalam acara memanah lelaki Haziq Kamaruddin mengakhiri cabarannya dalam acara individu selepas tewas kepada peserta Kazakhstan Denkis Genking 6-4. Skuad hoki wanita Belanda mendapat perhatian meluas di seluruh dunia, bukan sahaja kerana aksi mereka di padang tetapi lebih daripada itu. Biarpun menang 3-0 dalam perlawanan pertama mereka ke atas Belgium Ahad lalu, jersey serba oranye yang dipakai mereka dianggap paling menarik berbanding pasukan-pasukan lain. Jika kebanyakan acara sukan Olimpik menampilkan wanita dengan otot-otot padat, skuad Belanda ini pula membariskan pemain yang berbakat dan cantik. Malah sejak kemenangan ke atas Belgium itu, laman sosial Twitter banyak memperkatakan mengenai skuad Belanda. Majoriti pemain dalam pasukan itu memiliki bentuk fizikal yang menarik dan tidak kelihatan seperti atlet berkelas dunia, keadaan yang cukup berbeza ketika mereka beraksi di padang. Tapi jangan tertipu dengan kecantikan mereka kerana mereka adalah lawan yang perlu ditundukkan. Negara itu adalah pemenang pingat emas di Sukan Olimpik Beijing 2008, pemenang perak pada 2004 dan gangsa pada 2000. Dalam kata lain, skuad ini mempunyai pakej lengkap untuk mendapatkan publicity. Masih lagi laporan Olimpik. Kolam renang di pusat akuatik kini bukan lagi untuk perenang tua, lelaki atau wanita. Sejak 3 hari pertama, acara perenang Sukan Olimpik berlangsung, perenang muda sudah mencuri tumpuan dengan wajah keanak-anakan
berada di atas podium. Sebelum ini, sukan renang nampak tidak berkembang dengan bintang-bintang lama terus menjadi tarikan penaja selain mengumpul wang daripada hasil kemenangan mereka. Namun, pentas Olimpik kali ini memberi tanda semua itu tidak akan kekal lama dengan nama Michael Phelps, Ryan Lochte, Kosuke Kitajima dan Rebecca Soni disingkirkan daripada mahkota mereka. Bagi kategori wanita, 3 daripada 5 acara individu menjadi milik perenang berusia 15 tahun dari Lithuania, Ruta Melotete, Yi Swing, 16 dari China dan Missy Franklin, 17 dari Amerika Syarikat. Masih banyak yang boleh diharapkan daripada Yi yang turut mara ke final acara 200 meter individu rampaian dengan catatan terpantas dan Franklin yang mencipta rekod wanita apabila turun beraksi dalam 7 disiplin. Di kategori lelaki, 2 perenang berusia 20 tahun masing-masing dari Perancis, yakni Agnel yang menang 2 emas dalam 2 hari berturut-turut serta Sun yang dari China mencipta rekod dunia 400 meter gaya bebas Sabtu lalu pasti dahaga lagi emas Olimpik. Selain itu, ada perenang berusia 17 tahun Jepun, Kosuke Hagino yang memenangi gangsa acara 400 meter individu rampaian serta 2 lagi atlet di podium acara 400 meter individu rampaian wanita di belakang iaitu Yi, Elizabeth Besser 19 dari Amerika Syarikat serta Li Zuanzu 18 dari China. Ia semakin jelas pintu keluar buat perenang tua sudah hampir dengan tamasya kali ini adalah pentas terakhir untuk mereka. Atlet Amerika Syarikat berdepan risiko disingkirkan daripada Sukan Olimpik selepas cuba membantah peraturan ketat Jawatan Kuasa Olimpik Dunia IOC yang melarang peserta menggunakan laman sosial untuk mempromosikan penaja mereka. Disemarakkan oleh suara lantang atlet AS, Olimpian dari seluruh dunia melancar kempen melalui Twitter dalam usaha mendesak IOC mengetepikan peraturan itu. Mengikut peraturan 40 tingkah laku atlet, mana-mana atlet yang menggunakan laman sosial untuk membuat promosi akan disingkirkan daripada Sukan Olimpik. Ramai atlet yang membantah keras termasuk bintang 400 meter wanita Amerika Syarikat Sanya Richard Rose. Menurut Richard Rose, yang menganggap peraturan itu tidak adil, dia terhutang budi dengan penajanya dan adalah antara yang bertuah dapat bekerjasama baik dengan penaja itu. Atlet lain menggunakan Twitter untuk menyuarakan rasa tidak puas hati walaupun kebanyakannya memilih untuk menulis dengan berhati-hati tanpa menyebut nama penaja mereka secara langsung. Sementara itu, angkara tulisan Twitter, pemain pertahanan skuad bola sepak Switzerland, Michael Morganella disingkirkan daripada pasukannya dan sudah dihantar pulang. Selepas tewas 1-2 kepada Korea Selatan, Morganella menulis orang Korea harus membakar diri mereka sendiri dan menganggap mereka secara cacat. Kontijen Switzerland kemudian memutuskan untuk menghantar pulang pemain itu sekaligus menjadi atlet kedua digugurkan daripada tamasya atas tulisan berbau perkauman selepas atlet lompat kijang Greece bola Papa Kristo diketepikan beberapa hari sebelum Greece melepas ke London. Detik 8 berakhir di sini. Kita imbas kembali berita-berita utama hari ini. 2 sarang pelacuran diserbu di Klang. Negara menaruh harapan kepada pendelela untuk emas pertama Olimpik. Sehingga bertemu lagi, salam hormat. Assalamualaikum.